Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk subtopik 2.2 pemfaktoran. Okey, kita pergi kepada 2.2.1 konsep faktor dan pemfaktoran. Okey, pemfaktoran ialah proses mengenal pasti faktor sebutan dan ungkapan algebra dan apabila didarabkan akan menghasilkan ungkapan asal. Pemfaktoran merupakan proses songsangan kepada kembangan. Okey, kalau ingat lagi video cikgu sebelum ini tentang kembangan, okey, yang ini sebaliknya, kita nak faktor. Okey, pemfaktoran ni sebenarnya ada 4 jenis ya. Okey, sama ada kita menggunakan FSTB iaitu faktor sepunya terbesar. Yang ini dia melibatkan satu nombor dan satu kurungan. Okey, kemudian kita ada juga bentuk kaedah beza antara dua sebutan kuasa dua sempurna. Okey, nanti cikgu tunjuklah satu-satu Kemudian ada bentuk pendarapan silang. Dan yang keempat, kita ada faktor sepunya dalam 4 sebutan algebra. Okey, kita pergi yang pertama dulu. Okey, yang pertama adalah kita cari FSTB. Ini bagi soalan yang bentuknya begini 5R tambah 30R kuasa 2. Okey, kita perlu cari FSTB iaitu faktor sepunya terbesar bagi kedua-dua nombor ini. Okey, ataupun bagi kedua-dua sebutan ini. Itu lebih tepat. Okey, kita lihat nombor 5 dan 30. Apakah nombor yang sepunya? Ataupun apakah faktor sepunya bagi 5 dan 30? Okey, kalau cikgu buat begini, 5 dan 30R kuasa 2. Sorry, ni ada R Okey, jadi sekarang kalau cikgu buat dia punya pembahagian berulang. Okey, lihat dulu nombornya 5 dan 30. Apakah faktor sepunya yang sama antara 5 dan 30? Okey, jawapannya adalah 5. Jadi bila kita bahagi kedua-duanya dengan 5, di sini hanya tinggal R. Dan sebelah sini akan tinggal 6R kuasa 2. Okey, ada tak lagi nombor yang boleh dibahagikan? Okey, R dan 6R kuasa 2, jawapannya tak ada lah kan? Okey, yang ini sama je tambah Kemudian kalau tak ada, kita pergi pada huruf. Okey, huruf apa yang kita nak bahagi? Kita akan bahagi huruf R. Okey, jadi yang ini akan dapat 1 dan sini akan dapat 6R. Okey. So, dapat macam itulah. Jadi, dia punya FSTB sekarang. FSTB ni adalah hasil darab tepi ni. Okey, 5 darab R. Dapatlah 5R. Okey, FSTB inilah yang kita akan letak di luar. Jadi, jawapan untuk ini 5R di luar. Okey, kita letak bracket. Okey, kurungan. Jadi 5R darab berapa? Dapat 5R. Sini kan soalan ni semula. Jadi 5R darab 1. Kemudian letak tambah sebab sini memang operasi tambah. Okey, 5R darab berapa pula untuk dapat 30R kuasa 2? Jadi jawapannya 6R. Okey, ataupun lebih mudah tengok sini. Okey, dia punya FSTB ni bahagian tepi. Nampak bahagian tepi ni 5 darab R. Okey, yang dalam kurungan pula adalah yang bawah ni. 1 tambah 6R. Okey, siap yang pertama. Okey, cikgu nak bagi contoh lain pula. 7Y tolak 21. Okey, jadi kita tulis sini 7Y tolak 21. Kita buat pembahagian panjang ataupun pembahagian berulang. Jadi tengok nombornya. Okey, nombor kat sini ada 7 dan 21. Kedua-dua ini adalah gandaan 7. Jadi bahagi 7. Okey, jadi 7Y bahagi 7 akan dapat Y. Negatif 21 bahagi 7 dapat 3. Okey, selesai. Dah tak boleh nak bagi lagi. Okey, kalau contoh pertama tadi kita boleh bahagi dengan huruf. Yang ini tak boleh sebab 21 tak ada huruf. Jadi jawapannya 7 di luar,
Y tolak 3 dalam kurungan. Okey, ingat ini dalam kurungan. Yang sini adalah dia punya FSTB. Jadi dia berada di luar. Okey, luar bracket. Yang bawah dalam bracket. Okey, contoh ketiga. Okey, kalau cikgu bagi 4S tolak S kuasa 2. Okey. Jadi cikgu tulis sini 4S tolak S kuasa 2. Boleh tak kita bagi dengan apa-apa nombor? Okey, tak boleh ya. Sebab ada nombor di sini saja iaitu 4. Sebelah sini tak ada nombor. Okey, jadi kita cuma letak S sahaja di luar iaitu huruf. Jadi di dalam ada 4 dan tolak S. Okey. Sebab S darab 4 dapat 4S. S darab S dapat S kuasa 2. Jadi jawapannya S di luar dan 4 tolak S di dalam. Okey, siap yang ketiga. Okey, bentuk ini bentuk paling ringkas dan mudah. Okey, kita tengok bentuk seterusnya. Ini adalah bentuk ataupun kaedah beza antara dua sebutan kuasa 2 sempurna. Okey, ini juga kaedah yang mudah asalkan kita tahu apakah dia kuasa 2 sempurna. Okey, cikgu ingatkan kembali apakah dia kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna ni adalah nombor yang terhasil daripada nombor yang sama didarabkan. Atau lebih senang, cikgu tunjuk 1 darab 1 adalah 1 kuasa 2. Jadi dapat 1. Kemudian 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. 4 kuasa 2, 16. 5 kuasa 2, 25 dan seterusnya. Okey, ini terhasil dari apa? Okey, 4 darab 4, 5 darab 5, okey. Dan seterusnya lah sama aja semuanya. Okey, kuasa 2 sempurna tu adalah yang tepi ni. Jawapan yang tepi ni lah. Okey, okey, jadi sekarang kalau cikgu tunjuk satu. Okey, yang pertama, X kuasa 2 tolak 16. Okey, kita lihat kedua-dua ini boleh dipunca kuasakan. Kalau X kuasa 2 kita puncakan akan dapat X. Okey. Kemudian 16 kalau dipuncakan akan dapat 4. Okey, jawapannya X tambah 4. X tolak 4. Okey, secara amnya bentuknya macam inilah. A kuasa 2. Dia mesti tolak Tolak B kuasa 2 sama dengan A tambah B. A tolak B. Okey, mesti tolak tak boleh tambah. Sebelah sini dia mesti tolak. Okey, cikgu tunjuk yang lain. Kalau 4Y kuasa 2 tolak 25. Okey, awak tengok dekat sini ada tak 4? Okey, ada 4. Ada 25? Ada. Okey, jadi kalau Y kuasa 2, dia akan jadi 4 ni kalau punca dapat ni kan 2. Ni asalnya dia 2 darab 2. Jadi 2 lah jawapannya ya. Okey, jadi 2. Y kuasa 2 jadi Y sahaja. 25 pula adalah 5. Okey, jadi 2Y tambah 5. Dan 2Y tolak 5. Okey. Sama jugalah kita puncakan sebelah sini dan juga sebelah sini. Okey, yang ini dapat 2Y. Yang ini dapat 5. Okey, jadi jawapannya kalau kita tengok balik, 1 tambah 1 tolak. Okey, huruf dan nombornya sama diulang. Okey, 1 tambah 1 tolak. Okey, cikgu bagi contoh lain yang ketiga. W kuasa 2 tolak 1. Ini selalu pelajar keliru. Okey, sebenarnya 1 pun kuasa 2 sempurna. Kalau kita lihat sini sini tengok Okey, jadi W sekarang bila dipunca kuasa 2 kan kita dapat W. Okey, 1 pula bila dipunca kuasa 2 kan dapat 1. Jadi W tambah 1 dalam kurungan W tolak 1. Okey, seterusnya kita ada, okey, kalau cikgu bagi macam ni pula dia special sikit ni.
6P kuasa 2 tolak 150. Okey, kalau yang ini, sebab kita tak nampak pattern, 150 ni kita tak boleh nak puncakan dia. Jadi kita faktor macam biasa dulu, macam bentuk pertama tadi. 6 letak luar. Di dalam kita letak P kuasa 2. Tolak, okey, 6 darab berapa dapat 150? Okey, 6 darab 25. Okey, jadi kat sini tolak 25. Okey, kemudian 6 kita copy. Okey, kat sini kita dah nampak dah bentuk kuasa 2 sempurna kan? P kuasa 2 dengan tolak 25. Jadi ni kita puncakan. Jadi dapatlah jawapannya P tambah 5 dan P tolak 5. Okey, tips cikgu nak bagi kalau dapat soalan macam ni, kalau awak tak boleh nak terus buat bentuk ni, beza antara dua sebutan kuasa 2 sempurna, maka faktorkan dia dulu. Salah satu nombor letak di 2 dulu, kita faktor dulu, tengok boleh tak bentukkan bentuk ini kuasa 2 sempurna. Okey, satu lagi lah satu lagi, nombor 5. Okey, 16K kuasa 2 tolak 81. Okey, ni kalau dah cekap dah tahu dah ni 16K punca dapat apa? Dapat, tengok 16 kat mana? 16 sini ni tertutup ni. Dapat apa? 4. 4K. Okey. 81 pula. Ni tadi cikgu kata boleh teruskan kan? So dia sebenarnya ada 9 darab 9. Kalau biasa buat, awak nampak patternnya. Okey, jadi sini 9. Okey, 4K tambah 9 dan 4K tolak 9. Okey. Itu sahaja penerangan untuk kaedah kedua ni. Seterusnya, bentuk yang macam ni. Okey, yang ini kena pandai memilih pilihan nombor dan huruf. Okey, X tolak 2X tolak 3. Okey, kalau cikgu memilih untuk membuat tabel macam ni. Okey, buat tabel macam ni. Okey, mula-mula sekali awak lihat, awak tengok nombor paling belakang. Okey, nombor paling belakang adalah negatif 3. Jadi, awak kena pilih nombor, pasangan nombor bila didarab dapat negatif 3. Jadi, tak banyak pilihan. Kita ada 1 darab negatif 3. Betul? Dan kita juga ada negatif 1 darab 3 pun dapat negatif 3. Tapi dalam masa yang sama, kamu kena pilih, pastikan nombor yang kamu pilih ini, pasangan yang kamu pilih ini, bila ditambah, okey macam ni 1 tambah negatif 3. Okey, yang ini negatif 1 tambah 3. Kita nak cari, okey bila kita tambah, kita dapat nilai tengah ni. Negatif 2X. Okey, ataupun negatif 2 lah. Okey, jadi sekarang ni 1 tambah tolak jadi tolak 3. So, sini dapat negatif 2. Okey, pasangan ini pula, dia akan jadi negatif 1 tambah 3. Cikgu ulang pula tulis, tak payah Okey, negatif 1 tambah 3. Positif dekat 3. Jadi kat sini dapat 2 saja. Jadi pilihan yang tepat adalah yang ini. Nampak Bila kita darab, dapat C. Ujung ni adalah C dalam bentuk persamaan kuadratik. Okey. Dan bila kita tambah nombor tu, kita dapat B. Okey, dapat B ni lah negatif 2. Jadi pilihan kita ini. Okey, bila dah memilih, jadi kita tulislah 1 dan negatif 3. Okey, ini hurufnya X, jadi letak X, X. Okey, ini kita buat silang. Okey, darab pangkah ni. X darab negatif 3 dapat negatif 3X. X darab 1 dapat X. Bahagian tepi ini, kita buat operasi tambah. Jadi, X tambah negatif 3X. Kita dah buat tadi kat sini kan? Okey, jadi dapat negatif 2X. Yang ini 1 darab negatif 3 dapat negatif 3. Yang ini X kuasa 2. Okey, sama kan macam atas? Negatif 2X ni adalah B di tengah. Ini adalah C dan ini adalah A-nya. Okey, semua dah betul. Jadi jawapannya pula,
kamu kena pilih ini melintang. Okey. Jadi jawapan kat sini adalah X tambah 1 dalam kurungan dan X tolak 3. Kenapa tolak? Sebab kita pilih negatif 3. Okey, siap yang pertama. Okey, cikgu tunjuk yang kedua kat sini supaya nampak perbandingannya. Okey, X kuasa 2 tambah 9X tambah 14. Tadi cikgu kata apa? Okey, ini A, ini B, ini C. Okey, kita tengok C. Apakah nombor yang didarab dapat 14 ditambah dapat 9? Iaitu, okey, kalau kita pilih 1 darab 14, memang dapat 14. Tapi bila 1 tambah 14, dia dapat 15. Okey, jadi pasangan ini kita reject. Okey, tak boleh. Okey, pasangan lain. Okey, 2 darab 7 dapat 14. Okey, 2 tambah 7. Okey, dapat 9 kan? Okey, sama macam ni. Ni sama, ni sama. Jadi, ini kita terima. Okey, jadi terus masuk dalam dia punya table tu. Hurufnya X, letak XX. Okey, pilihan kita 2 dan 7. Okey, darab silang. Sini 7X, sini 2X. Kemudian, kita tambah ini. Dapatlah 9X. Sama dengan B, kan? Okey. Kemudian, 2 darab 7, 14. Sama dengan C dan ini sama dengan A. Okey, bila semua dah betul, jadi jawapan akhir X tambah 2. Sorry, X saya. Dan X tambah 7. Macam mana cikgu baca? Sama macam tadi, melintang. Okey, siap nombor 2. Faktor sepunya dalam 4 sebutan algebra. Okey, dia ada 4 sebutan. Okey, contoh pertama, sekiranya ada HK tambah KM tambah HN tambah MN. Okey, sekiranya ada 4 sebutan, ni 4 sebutan dia dipisahkan dengan operasi tambah 1, 2, 3, 4. Okey, boleh juga dipisahkan dengan operasi tolak. Okey. Langkah pertama, kita akan bahagi dia 2 di depan, 2 di belakang. Okey, pilih apakah faktor sepunya di depan. Okey, di depan kita ada huruf K yang sama. Jadi K ini kita letak di luar. Di dalam adalah H tambah M. Kemudian tambah. Okey, apa pula di luar sini? Apa yang sama? Yang sama adalah N. Jadi N di luar. Di dalam adalah H tambah M. Okey, kalau perasan bentuk ni yang dalam kurungan ni dia sama. H tambah M, H tambah M. Jadi jawapan akhir, ambil yang di luar iaitu K dan juga tambah N dengan operasinya. Jadi K tambah N kurungan pertama dengan kurungan kedua adalah H tambah M. Okey, pastikan kalau nak buat bentuk macam ni, dalam kurungan mesti sama. Kalau dalam kurungan tak sama, tak boleh buat bentuk macam ni. Okey, kita tengok nombor 2. PQ tolak QR tambah PS tolak RS. Okey, sama juga. Kita letak kurungan pertama 2. Okey, kurungan kedua. 2 di depan kurungan pertama, 2 di belakang kurungan kedua. Tengok apa yang sama, PQQR. Okey, Q di luar. Jadi di dalam adalah P tolak R. Okey, kemudian yang ini tambah. Apakah yang sama? Okey, S yang sama. Jadi di dalam P tolak R. Okey, sekali lagi kita perhatikan. Di dalam kurungan
Jawapannya sama, P tolak R. Jadi jawapan akhir kita, ambil yang di luar, Q tambah S. Okey, dan di dalam adalah P tolak R. Okey, siap untuk yang kedua. Okey, cikgu tunjuk yang seterusnya. Yang ketiga, 4x kuasa 2 tolak 2xy tolak 6xz dan tambah 3yz. Okey, jadi sekarang cikgu kurungkan 2 yang pertama dan 2 yang terakhir. Okey, 2 yang pertama yang sama. Okey, yang ini kita kena faktorkan betul-betul lah. 4x kuasa 2 dengan 2xy. Nombor yang boleh kita faktorkan atau faktor sepunya terbesarnya adalah 2. Hurufnya adalah X. Jadi di dalam adalah 2x darab berapa? Dapat 4x kuasa 2. 2 darab 2, 4. X darab, nak dapat x kuasa 2? X darab x kan? Jadi 2x di dalam. Dan 2x nak dapat 2xy? Okey, tolak y. Okey? Okey, seterusnya tolak apa yang boleh difaktorkan 6xz dan 3yz. Jadi faktor sepunya terbesar 6 dan 3 adalah 3. Okey, hurufnya pula yang sama adalah z. Okey, jadi 3z di luar. Di dalam yang tinggal 3z nak dapat 6xz, 3 darab 2. Dan apa tak ada? Huruf apa yang tak ada? Z ada, yang tak ada X. Okey, letak X. Okey, kemudian 3Z juga. Macam mana nak dapat 3YZ? Okey, Z ada, 3 ada. Yang tak ada kat sini adalah Y. Jadi, tolak Y. Okey, kita perhatikan sekali lagi. Okey, awak tengok ni. Dalam bracket, dalam kurungan benda yang sama. Okey, jadi bila dalamnya dah sama, jadi bolehlah ambil yang di luar, 2x dan juga 2x tolak 3z. Okey, itu kurungan pertama. Dan yang kedua pula adalah 2x tolak y. Okey, siap. Okey, jadi sekarang cikgu dah tunjuk 4 jenis pemfaktoran kan. Yang pertama tadi faktor sepunya terbesar. Yang kedua kuasa 2 sempurna. Yang ketiga tadi yang ada darab silang. Okey, bentuk persamaan kuadratik. Dan seterusnya ini adalah faktor sepunya dalam 4 sebutan algebra. Okey, diharapkan video kali ini dapat membantu dan memberikan penambahan kefahaman awak tentang pemfaktoran. Okey, ada cara ekspres yang cikgu nak tunjukkan dalam kembangan dan juga ada cara yang mudah. Kita boleh guna kalkulator sebenarnya untuk pemfaktoran yang melibatkan bentuk kuadratik tadi. Okey, itu kita akan bincangkan dalam video yang seterusnya. Okey, insyaAllah. Jadi jangan lupa subscribe, like dan share untuk memastikan awak tidak ketinggalan mengikuti video seterusnya. Okey, sekian. Terima kasih.